Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma ij'al hadha jam'an mubarakan marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم آمين. فهذا هو اليوم الأول نجتمع في المعهد، وإن شاء الله كما قلت سنبدأ بقراءة موجزة لكتاب الرسول المعلم الذي بين أيديكم. قد ألفه الدكتور عبد الفتاح أبو غدة، أورد فيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة عن هذا الرسول المعلم، وكيف كان تعليمه، وكيف مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، كيف كانت أساليبه في جعل إنسان متمسك بدين آبائه يعبد الأصنام ويفعل ما يفعل في الجاهلية، تحول إلى مسلم مطيع لربه محب لرسوله ومدافع لدينه، فجعل الصحابة أفضل الناس وخير أمة. Ini hari pertama kita berkumpul insya-Allah untuk kita mula hari-hari, memenuhi hari-hari yang berbaki kita untuk hujung-hujung 2020 ni lah, lebih kurang 2 minggu insya-Allah kita mula dengan membaca kitab Rasulul Muallim yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah kenaan dengan keguruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berjayanya seorang guru ini dalam mendidik seburuk-buruk manusia kepada sebaik-baik manusia. Nabda min as-safhah ats-tsaminah, kita mula daripada surat yang ke-8. Ar-Rasulul Muallim sallallahu alaihi wasallam, nassul Qur'anil Karim ala kaunir Rasul sallallahu alaihi wasallam mualliman. Nas atau dalil Al-Quran atas Rasul itu sallallahu alaihi wasallam sebagai guru. Laqad athbata Al-Quranul Karim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallimun lin-nasi wal bashariyati jami'an. Al-Quran telah mensabitkan, mengiyakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah guru kepada seluruh manusia, ala ummiyatihi wa sahrawiyati bi'atihi, dalam keadaan buta hurufnya dan kekampungannya, maknanya jauh daripada tamadun, jauh daripada medan ilmu. Di Mekah itu tidak ada sekolah, panjang-panjang sebelum Nabi dibangkitkan sebagai Rasul, bahkan selepas itu juga sedikit, tidak ada sekolah, tidak ada guru yang mengajar. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah yang telah mengutuskan di kalangan orang-orang yang tidak membaca dan menulis. Al-ummiyin ay ahlul qura, afwan,
Ahlu Makkah, Quraisy, seorang rasul di kalangan mereka, membaca ke atas mereka ayat-ayatnya, yakni Al-Quran, dan membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan akan mereka, yu'allimuhum al-kitab wal hikmah, Al-Quran was sunnah, wa in kanu, walau mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang sangat jelas, sangat teruk. Maknanya bagaimana Nabi SAW mempraktikkan PDP, dulu PNP, baru mereka jumpa perkataan Melayu, PDP, pengajaran dan pembelajaran dipraktikkan untuk mencerdikkan manusia. Qala ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida, dan kami utuskan kamu kepada manusia sebagai rasul. Ar-rasul yakni kull syai'. Rasul memberi maksud segala sesuatu. Dialah al-ab, huwa al-ab, huwa ar-rais, huwa as-sadiq, huwa al-muallim, huwa kull syai'. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم الناس عن أمور حياتهم في الدنيا وما بعد الدنيا وهي الآخرة. Rasul itu adalah merangkumi semua. Dialah ayah, dialah rakan, dialah suami, dialah guru, dialah segala-galanya. Dan karena dia datang adalah untuk mengajar urusan hidup kita di dunia dan di akhirat. Qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktharan nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utuskan kamu kecuali sebagai rasul yang menyeluruh kepada setiap bangsa, setiap warna kulit, setiap benua negara. Basyiran, pembawa berita gembira dan duka cita, akan tetapi ramai di kalangan manusia yang tidak tahu. هذه نصوص من القرآن الكريم على أنه صلى الله عليه وسلم بعث معلما. إثبات السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم معلم هاد بصير. Sabit atau sunnah mensabitkan bahawa Nabi adalah seorang guru, hadin, petunjuk, pemberi petunjuk, basir, dan sangat cerdik dalam memberi petunjuk kepada manusia. Laqad athbatat as-sunnatu al-mutahharatu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallimun hadin basir. Rawahu Ibn Majah fi sunanihi والدارمي في سننه واللفظ لابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. في تعليق هنا تحت الإمام النووي قال في مقدمة شرحه على صحيح مسلم أنه يستحب لكاتب الحديث، dituntut يعني sunat bagi penulis hadis, إذا مر كاتب الحديث makna yang menulis sesuatu, إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل, jika dia tulis perkataan Allah dia kena sambung azza wa jalla atau ta'ala atau subhanahu wa ta'ala, ikraman wa ijlalan lillah, atau tabaraka wa ta'ala atau jalla dhikruh atau tabaraka ismuh atau jallat 'azamatuh atau ma ashbaha dhalik. وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بكمالها. Kalau ditulis Nabi atau Muhammad kena tulis sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. La razimizan ilaihima, bukan sekadar isyarat atau simbol. Dalam bahasa Melayu SAW ta'ala tu kadang-kadang bukti saja ke apa, subhanahu wa ta'ala singkatan itu tidak memberi apa maksud. Naam, wakadzalika yaqulu fi as-sahabi naktub radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum. Naam. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin min ba'di hujarihi. Satu hari Nabi keluar dari rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada 9 rumah. فدخل المسجد, lalu Nabi masuk masjid, فإذا هو بحلقتين,
Tiba-tiba Nabi melihat ada dua kumpulan halaqah, dua kumpulan sahabat. Ihdahuma yaqra'una al-Qur'ana wa yad'una Allah Ta'ala. Salah satu daripada halaqah itu, kumpulan itu membaca Al-Quran dan berdoa, berzikir kepada Allah. Wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Satu halaqah lagi sedang belajar dan sebahagian mengajarkan orang lain dalam halaqah itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullun ala khair, semua sedang melakukan kebaikan. Haula'i yaqra'una al-Qur'ana wa yad'una Allah. Mereka ini sedang baca Quran dan berdoa memohon daripada Allah. Fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kalau Allah berkehendak, Allah bagi permintaan mereka. Jika Allah berkehendak, Allah tak bagi. Itu hak Allah, kita hanya berdoa. Wa haula'i yu'allimun wa yata'allamun wa innama bu'ithtu mu'alliman fajalasa ma'ahum ay ma'a man yata'allamun wa yu'allimun. Satu kumpulan lagi mengajar dan belajar. Kata Nabi, sesungguhnya hanya sahaja aku diutuskan sebagai Rasul. Lalu Nabi duduk bersama dengan yang sedang belajar dan mengajar. Warawa Muslimun fi kitab at-talaq min sahihi fi qissati takhyir an-nabi sallallahu alaihi wasallam zawjatihi syarifat. Ini Imam Muslim meriwayatkan satu hadis berkenaan dengan kisah yang Allah sebut dalam asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan. Ayu surah hadhi? Hasyr? At-Tahrim. Turun ayat tu. Waktu tu isteri Nabi ada dua tim. Satu tim macam ni, satu tim macam ni. Semua mereka ahli syurga. Kita hanya menceritakan semula. Sebahagian datang meminta kepada Nabi SAW, pasal apa kami tak dapat macam orang lain dapat rantai emas dan sebagainya. Nabi pun panggil. Takhir ni kisah Nabi memberi pilihan kepada isteri-isteri Nabi sama ada nak terus jadi isteri Nabi dengan apa yang ada atau dibebaskan, ditalak, lalu bolehlah mencari kehidupan dunia. Waqad bada'a bi Aisyah minhunna. Nabi mula dengan siapa? Aisyah. Di kalangan isteri-isteri Nabi yang ramai itu, Nabi mula bertanya Aisyah. Lalu Aisyah fakhtarathu radhiyallahu anha. Aisyah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, waraghibat minhu, dan cinta kepadanya. Minta maaf. Waraghibat minhu alla yukhbira ghayraha annaha ikhtarathu. Dan dia teringin, dia suka kalau Nabi tak beritahu isteri-isteri yang lain bahawa dia memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia disebutkan dalam beberapa syarah kitab, seperti kalau boleh yang lain tak mau Nabi, tak apa, biar aku seorang. Kalau boleh tinggal dia seorang, tak apa, jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال لها عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا. Allah tidak mengutuskan aku sebagai orang yang menyebabkan orang lain dalam kesusahan atau mengharapkan orang lain dalam kesusahan. Maknanya tak boleh bila Aisyah seperti menginginkan kalau dia seorang yang dapat Nabi, orang lain tak jadi isteri Nabi. Yang Nabi kata, aku bukan diutuskan untuk bagi orang lain hilang kebaikan, walakin ba'athani mualliman muyassiran, akan tetapi Allah utuskan aku sebagai guru dan sebagai orang yang mempermudahkan orang lain. Hadis yang ketiga, warawa Muslimun aidan an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم. Ketika aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Muawiyah, tiba-tiba ada seseorang bersin, atasa, bersin. Faqultu yarhamukallah. Faramani alqawm bi absarihim. Aku pun sebut yarhamukallah. Lalu
sekumpulan orang yang ada di situ memandang aku dengan pandangan yang tajam. Seperti tengok apa dia ni kan, orang bersin ni penyakit. Pasal apa pi doa lagu tu, faqultu wa sukla ummiyya. Dia disebut di bawah ni alangkah celakanya orang ni, mak hang kehilangan hang, masuk tu. Bahasa kita kata apa? Kata apa? Rugi mak hang lagu tu. Penat mak hang pula, beranak hang lagu tu. Maknanya teruk mak hang, beranak hang tapi tak cerdik. Ma sya'nukum tanzuruna ilai. Apa halnya kamu melihat kepada aku? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afqadihim. Lalu aku lihat mereka memukul-mukul, mengetuk-ngetuk tangan mereka di paha mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani sakattu. Bila aku lihat mereka terus-menerus mendiamkan aku pun diam. Tak apalah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ani. Fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Kemudian setelah Nabi selesai salat, Nabi panggil aku demi ibu dan ayahku. Bukan demi ni bukan sumpah. Fabi abi maknanya ayah dan ibuku sebagai tebusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku lihat seorang guru sebelumnya dan juga selepasnya yang lebih baik dalam mengajar berbanding Nabi. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaikkan suaranya, tidak ke atasku dan memukul aku dan mencela aku. Qala inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Rupanya tadi dalam solat orang bersin dia ucap yarhamukallah dalam bersin. Minta maaf, dia ucap yarhamukallah ketika salat. Maka lepas tu orang pun mana boleh kan, depa pun duk diamkan dia dengan tepuk paha. Tak perlu. Dalam solat pula dia bercakap pula. Apa awak hampa ni duk tengok kat aku. Dalam solat depa duk perhati dia dalam gitu, memberi pandangan yang tajam. Rupanya dia tak tahu. Lepas tu Nabi panggil dia. Nabi kata macam ni, dalam solat tak boleh ada sesuatu daripada kalam manusia, maknanya tak boleh bercakap. Innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Quran. Hanya yang boleh ialah bertasbih, bertakbir, bertahmid, membaca Al-Quran dan apa-apa bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Hada ka'annahu al-fasl al-awwal nusus al-Quran was-sunnah ala كون النبي صلى الله عليه وسلم معلما للناس. وإن شاء الله سنقرأ باقي الكتاب ما يشهد على أنه صلى الله عليه وسلم معلم، وأن نقتدي بشخصيته النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم الناس وكيف كان يجر الناس إليه يتعلمون منه ولا يضجرون منه. Ni nas atau fasal yang pertama selesai, alhamdulillah. Lepas ni kita akan lihat bagaimana Nabi SAW mampu menarik minat masyarakat ketika itu untuk belajar daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.